Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat jemaah surau Al-Mawaddah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, InsyaAllah pada subuh ni kita sambung semula kuliah tafsir Al-Quranul Karim, surah An-Nisa, surah yang keempat dalam Al-Quran. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita dah sampai sehingga ayat 49. So pada subuh ni insyaAllah kita sambung bermula ayat 50 sehinggalah nanti ayat-ayat seterusnya insyaAllah ta'ala. Baik, ayat-ayat yang akan kita bahaskan ni masih lagi berbicara tentang sikap perangai orang-orang Yahudi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhadap risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Allah Ta'ala berfirman pada ayat 50, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. Lihatlah wahai Muhammad, betapa beraninya mereka mengada-adakan perkara dusta terhadap Allah Ta'ala, dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang terang nyata. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui ayat 50 surah An-Nisa ni, Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita bahawa salah satu sifat yang melekat pada orang-orang Yahudi iaitulah membuat dusta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kan Allah mengatakan, unzur, lihatlah wahai Muhammad. Allah Ta'ala perintahkan lihat dekat sini muta'ajjiban min amrihim, kerana begitu menghairankan urusan orang-orang Yahudi ni. Ya. Apa yang menghairankan itu? Kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhib. Betapa beraninya mereka mengada-adakan dusta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa antara dusta yang dibuat oleh orang-orang Yahudi dengan mengatasnamakan Allah Ta'ala? Misalnya mereka mengatakan la yadkhulul jannata illa man kana huda. Tidak akan ada yang masuk syurga melainkan orang-orang Yahudi. Mereka mendakwa dengan nama Allah bahawa mereka sahaja akan masuk syurga. Lain daripada mereka tak akan masuk syurga. Dalam ayat yang lain Allah menjelaskan lagi dusta yang mereka buat. Allah mengatakan, lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Orang-orang Yahudi mengatakan, kami tidak akan disentuh oleh api neraka melainkan hanya beberapa hari saja. Jadi kata orang-orang Yahudi ni, kalaupun kami masuk neraka, kami sekejap saja, beberapa hari. Ayyaman ma'dudat ni menunjukkan jumlah hari yang sedikit, hanya beberapa hari saja. Lepas tu mereka akan keluar dan mereka akan masuk ke dalam syurga, kata orang-orang Yahudi. Ya. Dalam ayat yang lain surah Al-Ma'idah, Allah menyatakan lagi dusta yang dibuat orang Yahudi. Apa kata mereka? Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Mereka mengatakan
kami ni anak-anak Allah Ta'ala dan kami adalah kekasih-kekasih Allah Ta'ala. Ini dusta yang mereka buat. Daripada sini kita dapat ambil satu pengajaran. Termasuk bahagian dusta atau mengada-adakan dusta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyatakan kedudukan kita, kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak berasaskan kepada dalil. Ya. Orang Yahudi mengatakan kami saja masuk syurga. Dakwaan mereka saja. Mereka mengatakan kami tidak masuk neraka melainkan beberapa hari saja. Mereka mengatakan kami ni anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Allah mengatakan apa yang mereka sebut ni adalah perbuatan yaftaruna 'ala Allahil kadhib. Mengada-adakan dusta terhadap Allah Ta'ala. So, kalau ada orang yang mendakwa kedudukan dirinya atau kedudukan kumpulannya di sisi Allah berada pada maqam-maqam tertentu yang mana dakwaan itu tidak ada asas dalam agama, maka itu merupakan iftara 'ala Allahil kadhib, termasuk perbuatan mengada-adakan dusta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti orang-orang Yahudi. Maka kita jangan suka mendakwa diri, jangan suka memandang diri kita suci, menempatkan diri kita pada tempat-tempat tertentu yang mana itu dikatakan tempat terpuji. Tak boleh. Sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan pada ayat sebelum ni, pada ayat 49, Allah mengatakan alam tara ilal ladina yuzakkuna anfusahum, mereka mensucikan diri mereka sendiri. Ya, maka kita tidak boleh menempatkan diri kita mengatakan aku sudah berada di maqam ini, saya sudah berada di level ini, dan dakwaan-dakwaan yang lain daripada itu tidak boleh. Dan perbuatan itu termasuk bahagian iftara 'ala Allahil kadhib, membuat-buat dusta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana tidak ada pernyataan daripada Allah yang menyatakan bahawa diri kita macam tu. Orang-orang Yahudi pun tidak ada yang menyatakan mereka, Allah Ta'ala tidak ada menyatakan kedudukan mereka seperti itu. Allah tidak ada menyatakan bahawa hanya mereka saja masuk syurga. Allah tidak ada menyatakan bahawa mereka hanya tinggal beberapa hari sahaja di dalam neraka. Dan Allah tidak ada mengatakan bahawa mereka anak-anak dan kekasih-kekasih Allah. Tak ada. Allah Ta'ala sebut macam tu. Yang mendakwa itu hanya mereka sahaja. Sehingga kan Allah mengatakan mereka mengada-adakan dusta terhadap Allah. Maka kalau ada orang yang mendakwa-dakwa kedudukannya di sisi Allah berada pada maqam-maqam tertentu, itu termasuk bahagian daripada iftara 'ala Allah, membuat dusta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana tidak ada asas dalam agama yang menyatakan bahawa dia berada pada tingkatan ataupun maqam tersebut. Pada hujung ayat 50 ni Allah mengatakan wa kafa bihi ithman mubina, dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang terang nyata. Ya. Cukuplah perbuatan mengada-adakan dusta terhadap Allah sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi sebagai ithman mubina, dosa yang terang nyata. So itu satu perbuatan dosa yang amat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal'iyadzubillah. Baik, kita teruskan ayat 51. Pada ayat 51 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. Yang bermaksud, tidakkah engkau perhatikan dan merasa pelik wahai Muhammad kepada orang-orang yang telah diberikan sebahagian dari kitab Taurat? Mereka percaya kepada benda-benda yang disembah yang lain dari Allah dan kepada taghut, dan mereka pula berkata kepada orang-orang kafir bahawa mereka lebih betul jalan agamanya daripada orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pada ayat ni Allah Ta'ala menjelaskan lagi kepada kita bagaimana sikap orang-orang Yahudi terhadap kitab yang diturunkan kepada mereka, dan bagaimana pula sikap mereka terhadap orang-orang yang beriman. Allah mengatakan, alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab. Ya. Alam ta'lam ayyuhar rasul, adakah engkau tidak mengetahui wahai rasul, betapa peliknya, betapa menghairankan alladina utu nasiban minal kitab, orang-orang yang telah diberi sebahagian daripada kitab. Maksudnya adalah kitab Taurat. Apa yang pelik daripada mereka itu? Yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka beriman kepada al-jibit dan at-taghut. Al-jibit ni adalah, ada yang mentafsirkan al-jibit bermakna as-sihir, sihir, wat taghut bermakna asyayatin wal wathan, syaitan-syaitan dan berhala-berhala atau sembahan-sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menyatakan dekat sini, adakah engkau tidak memperhatikan wahai Muhammad dan merasa pelik melihat orang-orang Yahudi yang telah menerima sebahagian daripada kitab Taurat? Yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka telah diberi Allah Ta'ala kitab. Mereka telah tahu tentang kebenaran. Dalam Taurat diajarkan kepada mereka tentang tauhid. Dalam Taurat diajarkan kepada mereka syariat Allah Ta'ala. Tetapi malangnya, yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka malah beriman kepada al-jibit dan at-taghut, kepada sembahan-sembahan selain daripada Allah, seperti mengimani sihir, mengimani tok bomoh, mengimani syaitan, berhala-berhala, dan berhukum dengan hukum hakam selain hukum hakam syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat menghairankan. Ada orang sudah mendapat petunjuk, tetapi mereka mempercayai dan mengikuti sesuatu yang bercanggah dengan petunjuk itu. Ini sungguh menghairankan. Ibarat orang sudah diberi petunjuk jalan kepada dia, dah diberi kepada dia map perjalanan macam mana nak sampai ke Kuala Lumpur, dah dia bagi detail dekat dia, tapi dia ikut pula petunjuk yang bercanggah dengan apa yang diberi itu. Ini pelik. Kita mesti akan mengatakan, kau ni pelik sangat. Dah dibagi petunjuk jalan macam mana nak sampai ke Kuala Lumpur, engkau ikut pula petunjuk yang lain. Inilah Yahudi. Yahudi ni, mereka telah mendapat kitab Taurat dari Allah, yang mana di dalamnya berisikan tauhid, bagaimana supaya mengesakan Allah Ta'ala. Di dalamnya terkandung syariat-syariat Allah Ta'ala, apa yang sepatutnya mereka buat dan apa yang sepatutnya mereka tak buat. Namun
dalam pengamalan mereka, dalam kepercayaan mereka, lebih memilih mempercayai al-jibit dan at-taghut dan berhukum dengan hukum hakam selain daripada hukum hakam syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini satu sikap buruk daripada orang-orang Yahudi yang kita sama sekali tak boleh mencontohinya. Kita pun telah diberi Allah Ta'ala Al-Quran, maka jangan sampai Al-Quran Allah dah bagi kepada kita, kemudian kita mengikuti petunjuk atau mempercayai selain daripada Al-Quran. Kalau kita melakukan perkara yang sama, so kita tak ada beza dengan orang-orang Yahudi, ya. Dari ayat ni kita ambil satu pengajaran, yustafadu minal ayah anna man hakama bi khilafi ma ya'lam fahuwa aqbah mimman hakama bima la ya'lam. Dapat diambil satu pengajaran daripada ayat Allah Ta'ala ni, bahawa orang yang berhukum dengan sesuatu yang bercanggah dengan apa yang dia ketahui, fahuwa aqbah, maka itu lebih buruk, itu lebih keji, mimman hakama bima la ya'lam, daripada orang yang berhukum memutuskan sesuatu dengan sesuatu yang dia tak tahu. Wal kullu qabih, sebenarnya kedua-duanya tak baik, tetapi lakinil awal asyad, tetapi keburukan yang pertama lebih dahsyat. Maksudnya macam ni, orang Yahudi ni mereka dah tahu yang betul, kerana mereka telah menerima kitab Taurat daripada Allah Ta'ala. Mereka dah tahu mana yang betul, mana yang sepatutnya mereka buat, mereka dah tahu. Tetapi mereka tetap berhukum atau memilih mengimani yang bercanggah dengan apa yang mereka ketahui. Maka orang yang memutuskan sesuatu atau mengamalkan sesuatu atau melakukan sesuatu atau mempercayai sesuatu yang bercanggah dengan apa yang dia sudah tahu, itu lebih buruk berbanding seseorang melakukan sesuatu yang tak baik tapi oleh kerana dia tidak tahu. Ya. Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut bagaimana lagi sikap orang-orang Yahudi ni. Kata Allah Ta'ala, وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. Dan berkatalah mereka kepada orang-orang kafir. Siapa yang berkata ni? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu berkata kepada orang-orang kafir Quraisy Makkah pada masa dahulu. Mereka mengatakan, haula'i ahda minal ladina amanu sabila. Mereka orang-orang musyrik itu, mereka orang-orang kafir itu lebih betul jalan agamanya daripada orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waliyadzubillah, ya. Jadi diceritakan dahulu salah seorang tokoh Yahudi datang ke Makkah menjumpai orang-orang Quraisy Makkah, dan ia mengatakan kepada mereka, anta khairu ahlil Madinah, ya, wa sayyiduhum. Orang-orang musyrik itu mengatakan kepada Yahudi yang datang ke sana bahawa dialah sebaik-baik ahli Madinah dan pemimpin orang-orang Madinah, ya. Lalu dia menjawab, qala na'am, dia mengatakan ya. Lalu selepas itu dia pun mengatakan kepada orang-orang musyrik, antum khairum minhu, kalian ni orang-orang musyrik lebih baik daripada dia, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman dengannya. Jadi orang-orang Yahudi ni, ya, mengatakan bahawa jalan orang-orang kafir
itu lebih lurus, lebih benar, lebih betul berbanding jalan orang-orang yang beriman. Haula'i ahda minal ladina amanu sabila, kata mereka. Mereka orang-orang kafir itu lebih lurus jalannya, lebih betul jalannya daripada orang-orang beriman, kata mereka. Maka orang-orang Yahudi, mereka lebih membela orang-orang kafir, lebih membetulkan orang-orang kafir, lebih membenarkan jalan orang-orang kafir berbanding jalan kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitulah buruknya sikap orang-orang Yahudi kepada orang-orang yang beriman. Oleh kerana kebencian mereka yang luar biasa kepada orang-orang yang beriman, ya, sampai hati mereka mengatakan bahawa orang kafir itu lebih lurus jalannya, lebih betul agamanya berbanding orang-orang beriman. Apa yang mereka ucapkan ini bukan kerana kejahilan mereka, tetapi kerana kedengkian dan kebencian mereka terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal-iyadhu billah. Ya. Baik, kita teruskan ayat 52. Maka pada ayat 52 Allah mengatakan, Ulaika alladhina la'anahumullah wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Kaum Yahudi yang demikian sikapnya. Apa sikap mereka? Yang Allah Ta'ala sebut sebelum ni. Membuat dusta terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian tidak mengamalkan kitab yang telah diturunkan kepada mereka, malah melakukan atau mengimani sesuatu yang bercanggah dengan kandungan kitab mereka. Kemudian yang ketiga, menganggap bahawa orang-orang kafir lebih lurus jalannya berbanding orang-orang beriman. Oleh kerana perbuatan mereka ini, ulaikal ladzina la'anahumullah, maka mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksud laknat? Laknat itu maksudnya Allah jauhkan daripada rahmatnya. Ya, taradahumullahu mir rahmatih. Allah jauhkan mereka, Allah campakkan mereka daripada rahmat Allah. Maka orang-orang yang melakukan perbuatan yang sama dengan apa yang dilakukan orang-orang Yahudi sebagaimana disebutkan di atas tadi, maka mereka akan mendapat laknat Allah Ta'ala, akan dijauhkan daripada rahmat Allah. وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا. Dan sesiapa yang telah dilaknat Allah, maka dia tidak sekali-kali akan mendapati penolong. Maka orang-orang yang telah dilaknat Allah, orang-orang yang telah dijauhkan Allah rahmatnya daripada dia oleh kerana perbuatan buruknya, maka falan tajida, dia tidak akan pernah mendapati, sekali-kali tidak akan mendapati nasira, penolong. Tak akan ada penolong bagi dia dunia sampai ke akhirat. Wal-iyadhu billah. Maka kalau kita ingin sentiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala, maka lakukanlah perbuatan-perbuatan yang menyebabkan Allah mencurahkan rahmat kepada kita, bukan laknat. Kerana kalau Allah sudah melaknat orang kerana perbuatannya, maka Allah tidak akan memberi dia sebarang penolong dan tidak akan mendapatkan penolong sama sekali. Ya. Baik, kita teruskan ayat 53. Ayat 53 Allah Ta'ala berfirman, Am lahum nasibun minal mulki fa idzan la yu'tunan nasa naqira. Patutkah bagi mereka kaum Yahudi itu sesuatu bahagian dari kekuasaan memerintah? Tidak.
Bahkan kalau ada, maka sudah tentu mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebaikan kepada manusia. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dahulu orang-orang Yahudi mengatakan dengan penuh kedengkian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman. Mereka mengatakan, nahnu aula bil mulki wan nubuwah. Kami ni lebih layak mendapatkan kekuasaan dan kenabian. Fa kaifa natbi'ul arab? So, oleh kerana itu kami tak mahu mengikuti orang Arab, dia kata. Ya. Kami tak mahu mengikuti orang Arab, kata mereka. Sebab mereka mengatakan kami ni lebih layak untuk dapat kuasa dan kenabian berbanding orang Arab. Orang Arab yang mereka maksudkan Nabi. So, fa kaifa natbi'ul arab? So, oleh kerana itu kami tidak akan mengikuti orang Arab, kata mereka. Maka fakadzabahumullahu ta'ala wa abtala da'wahum. Maka Allah mendustakan dakwaan mereka itu. Ya, kata Allah Ta'ala, am lahum nasibum minal mulk. Patutkah mereka orang-orang Yahudi itu ada bagi mereka sesuatu daripada kekuasaan? Ya, pada zahir ayat ini nampaknya seolah bertanya, tapi tujuannya Allah Ta'ala nak mengingkari bahawa tidak ada bagi mereka kekuasaan. Allah Ta'ala tidak memberi mereka kekuasaan. Ya. Dan kata Allah Ta'ala, فَإِذَنْ لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا. Kerana seandainya mereka diberikan kuasa, kalaulah misalnya mereka diberi kuasa, maka mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebaikan kepada manusia. Mereka akan menjadi orang yang super kedekut. Ini ayat 53 ni Allah menyatakan bahawa sifat orang Yahudi itu sangat kedekut. Ya. Nanti berpasangan dengan hasad. Ya, selepas ini Allah Ta'ala sebut sifat mereka hasad. Jadi orang Yahudi ini super kedekut. Allah tak beri kepada mereka kekuasaan kerana kata Allah, فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا. Kerana kalau diberi kepada mereka kekuasaan, maka mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebaikan kepada manusia. Allah menyebutkan kata naqira pada hujung ayat ni. Naqira tu maksudnya apa? Kata para ulama, an-nuqtah allati ala dhahri nawati tamrah. Naqira itu adalah titik, ya, yang berada, satu titik yang berada pada biji kurma. Kalau kita melihat biji kurma, kita perhati, mungkin kita akan nampak ada semacam titik noktah dekat situ. Maka itulah maksud awal naqira. Kenapa Allah Ta'ala sebut macam tu pada ayat ni? Allah nak menunjukkan betapa kedekutnya orang-orang Yahudi ni. Seandainya ada kuasa bagi mereka, maka sekecil noktah yang menempel pada biji kurma pun mereka tak akan mahu berikan kepada orang lain. Wal'iyadzubillah. Ya? Jadi mereka orang Yahudi jenis manusia yang tidak mahu berkongsi kebaikan yang ada pada diri mereka. Ya. Baik, kita teruskan ayat 54. Kemudian Allah menyatakan ayat 54 ni, am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Atau patutkah mereka dengki kepada manusia, maksudnya Nabi Muhammad SAW dan umatnya, disebabkan nikmat yang Allah Ta'ala beri, iaitulah pangkat Nabi dan agama Islam yang telah diberikan Allah Ta'ala kepada mereka dari limpah kurnianya. Kerana sesungguhnya kami telah pun memberikan kepada keluarga Ibrahim
kitab dan hikmat. Wa atainahum mulkan 'azima, dan kami telah memberi kepada mereka kerajaan yang besar. Jadi pada ayat 54 ni Allah menyatakan sikap orang Yahudi itu terhadap orang beriman adalah hasad. Seayat sebelum ni Allah Ta'ala sebut mereka kedekut. Pada ayat 54 ni Allah Ta'ala sebut mereka hasad, dengki. Ada persamaan antara hasad dan kedekut. Ya. Al-bukhlu wal hasad yasharikani fi man yuridu man'an ni'mati 'anil ghair. Kedekut dan hasad itu dua sifat yang menyatu pada diri orang yang tidak menginginkan nikmat kepada orang. Kalau kedekut, ya, bakhil, dia tidak mahu berkongsi kebaikan yang ada pada diri dia untuk orang. Kalau hasad, dia ingin menghalangi nikmat Allah kepada orang lain. Dia tak suka. Ya, orang Yahudi dua sifat ni ada pada diri mereka. Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlih. Patutkah mereka hasad, dengki kepada manusia, maksudnya Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman, ada ma atahumullah, atas apa yang telah Allah beri kepada mereka. Ya. Jadi orang-orang Yahudi ni mereka sangat dengki kepada Nabi dan orang-orang beriman kerana Nabi lah yang menerima risalah daripada Allah Ta'ala dan membawa agama Islam. Min fadlihi, padahal ini adalah kurnia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka kata setengah para ulama, salah satu ubat supaya kita tidak mudah dengki dengan nikmat yang Allah beri kepada orang, sentiasalah sedar, sentiasalah ingati bahawa apa yang didapat orang lain itu adalah kurnia daripada Allah Ta'ala. Ya, kurnia daripada Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berkehendak untuk memberi kepadanya. Dan jangan pernah hasad kepada orang kerana Allah beri nikmat kepadanya. Ada satu ungkapan menyatakan, la tahsad ahadan ala ni'mah. Jangan engkau pernah dengki kepada seseorang kerana dia mendapat nikmat. Fahiya min fadlillah, yang mana nikmat itu merupakan kurnia daripada Allah. Wa anta la ta'lam ma harramallahu minhu, sedangkan engkau tidak mengetahui apa yang Allah Ta'ala tak beri kepadanya. Jangan cepat-cepat hasad dengan nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada orang kerana engkau tidak tahu apa pula yang Allah Ta'ala tarik daripadanya atau apa pula kenikmatan yang Allah Ta'ala tidak beri kepadanya. Ya? Jadi orang-orang Yahudi ni mereka sangat dengki kepada Nabi dan orang-orang beriman kerana menerima agama Islam dari Allah, dikurniakan Allah kepada mereka risalah Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu Allah Ta'ala mengatakan betapa tidak patut mereka dengki kepada Nabi. Faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmah, kerana sesungguhnya kami telah pun memberikan kitab kepada keluarga Ibrahim. Jadi Allah Ta'ala ingin menyatakan kepada orang-orang Yahudi, wahai orang-orang Yahudi, kamu tak patut dengki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana baginda mendapat kurnia daripada Allah, pangkat kenabian dan risalah.
Kalau kerana itulah kamu dengki kepadanya, sepatutnya kamu juga dengki kepada Nabi-Nabi terdahulu, khasnya daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kerana kami telah berikan kepada keluarga Ibrahim kitab dan hikmah. Mereka juga mendapat kitab. Mereka juga mendapat hikmah, pangkat kenabian, sunnah. Wa atainahum mulkan azima, dan kami telah datangkan kepada mereka kekuasaan yang besar, kerajaan yang besar, sebagaimana yang ada pada tangan Nabi Daud dan Sulaiman alaihi wassalatu wassalam. Mereka masih lagi turunan daripada Nabi Ibrahim alaihi salam, jalur Ishaq, kemudian Ishaq ke Yaqub sampai ke bawah. So kenapa kamu dengki dengan Nabi Muhammad SAW? Nabi-Nabi terdahulu daripada keluarga Ibrahim juga telah mendapat nikmat yang sama. Kenapa kamu dengki kepada dia? Tak dengki pula kepada yang lain. Ya. Baik, kemudian Allah Ta'ala berfirman pada ayat 55, فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. Maka di antara mereka ada yang beriman, dan ada pula di antara mereka yang berpaling, tidak mahu beriman, dan cukuplah neraka Jahannam yang sentiasa menyala-nyala menjadi tempat seksa mereka. Ya, maksud daripada ayat Allah Ta'ala ni, famin haula'i, maka sebahagian daripada mereka. Mereka siapa dekat sini? Mereka orang-orang Yahudi yang hasad, yang dengki itu. Man amana bihi, ada yang beriman. Ada yang beriman kepada kitab yang diturunkan Allah Ta'ala, kepada Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi sedikit. Wa minhum man sadda'an, dan sebahagian daripada mereka man a'rada, dia berpaling. Walam yastajib li da'watihi, dan ia tidak memperkenankan dakwahnya. Dia menolak dakwah. Jadi Yahudi ini, ketika mana Nabi datang, Rasul datang membawa kitab daripada Allah, ada di antara mereka yang beriman. Sedikit. Kebanyakannya tidak mahu beriman, ya, menentang dan berpaling daripada dakwah yang dibawa oleh Nabi Allah Ta'ala tu. Wa kafa bi jahannam sa'ira. Bagi mereka orang-orang Yahudi yang ingkar, yang berpaling itu, maka cukuplah neraka Jahannam yang menyala-nyala sebagai tempat kembali mereka. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini saja kuliah kita pada hari ini, pada subuh ni, ayat 50 sampai ayat 55 surah An-Nisa, yang mana ayat-ayat Allah Ta'ala ni tadi menjelaskan kepada kita bagaimana sikap daripada orang-orang Yahudi. Kalau saya boleh nak berikan kesimpulan, Allah Ta'ala menggambarkan pertama sikap orang Yahudi itu pada ayat 50, mereka suka mengada-adakan dusta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menempatkan diri mereka pada tempat-tempat yang mulia, kedudukan-kedudukan yang tinggi, kedudukan-kedudukan yang hampir kepada Allah, padahal Allah Ta'ala tidak ada menyatakan hal yang seperti itu tentang mereka. Maka ini satu sikap yang tak boleh kita contohi tadi. Ya, sikap mereka yang kedua, Allah Ta'ala sebut orang-orang Yahudi telah diberi Allah Ta'ala kitab yang berisikan petunjuk-petunjuk kebenaran, ketauhidan, tetapi mereka malah memilih untuk mengimani sembahan-sembahan selain daripada Allah Ta'ala dan mengikuti hukum hakam selain daripada hukum hakam Allah. Wal'iyadzubillah. Yang ketiga, sikap orang Yahudi yang buruk adalah mereka mengatakan bahawa jalan agama orang-orang kafir itu lebih lurus, lebih benar, lebih betul berbanding jalan orang-orang yang beriman. Ucapan ini keluar bukan kerana kejahilan mereka, tetapi oleh kerana kebencian mereka terhadap umat Islam. Ya, oleh kerana perbuatan yang mereka lakukan tadi, maka mereka
mendapat laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya ada ayat 53, Allah Taala menyatakan sikap orang Yahudi itu adalah sangat kedekut, sehingga kan seandainya diberi kepada mereka kekuasaan, maka sedikit pun mereka tidak akan mahu memberikan kebaikan kepada manusia. Sekadar satu noktah yang menempel pada biji kurma pun mereka tidak akan mahu memberikan kebaikan kepada manusia. Dan pada ayat 54 Allah menyatakan sikap mereka adalah orang-orang yang sangat dengki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman kerana menerima kitab dan pangkat kenabian dari Allah. Cuma malangnya mereka tidak melakukan perkara yang sama kepada nabi-nabi yang lain yang mendapat kurnia yang sama daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 55, di antara orang-orang Yahudi itu ada yang beriman tetapi banyak yang berpaling dan menentang. Untuk mereka yang menentang itu, maka tempat mereka azab api neraka jahanam yang menyala-nyala. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan daripada diri kita sifat-sifat orang Yahudi ini, sehingga kita menjadi seorang Muslim yang sebenar-benarnya yang mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sekadar tu saja kuliah kita pada subuh ni. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Yang baik daripada Allah, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.